Uzma kan kita selalu istighfarkan, astaghfirullahalazim. Aku minta ampun dengan Tuhan yang Maha Agung kan. Aku minta ampun dengan Tuhan yang Maha Agung. Azim, azim itu maknanya agung. Okey, syafaatul uzma bunyinya lebih kurang sama. Uzma, azim, uzma, azim, uzma ni apa? Agung. Syafaatul uzma kita dah bicarakan pada sesi yang lepas, pada bulan yang lepas. Ada seorang je dalam dunia ni, ada seorang lelaki je dalam dunia ni yang ada pegang kunci syafaat agung ni. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi je pegang kunci ni. Syafaatul uzma, syafaat yang agung ni apa ustaz? Ulang balik boleh? Boleh. Syafaatul uzma ni apa? Syafaat kita minta untuk dimulakan hisab. Nanti tuan-tuan, saya dan tuan-tuan sekalian ini, semua yang ada depan saya ni, kita masing-masing akan dikumpulkan dekat padang mahsyar. Daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampai ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya umat, paling akhir sekali nanti hidup, semua akan dikumpulkan, ditetapkan di padang mahsyar. Berhimpit-himpitlah kita tuan-tuan. Iya, berhimpit-himpit. Duduk ramai-ramai, diri ramai-ramai kat situ. Buat apa? Tunggu Allah Subhanahu Wa Taala hisab kita. Duk tunggu bila nak dapat ni, bila nak mula hisab ni. Tunggu punya lama tunggu. Cuaca macam tu, cuaca hari tu macam mana? Didekatkan matahari, kita bacakan. Didekatkan matahari ni sejengkal macam. Sejengkal kepala kita matahari ni. Time ni lah kita nampak orang berjurai-jurai dunia peluk. Ada yang berenang Pak Long, ada yang berenang dalam peluk. Time ni lah kita nak tengok sama-sama tak pakai baju ni, sama-sama ni berjurai peluk. Time ni lah kita tengok seksa, nak tunggu permulaan hisab tu, seksa dah. Maka kita bergerak kepada Nabi Adam alaihissalam. Kita cari Nabi Adam. Wahai Adam, wahai Nabi Adam, tolong kami, bantu kami. Bantu apa? Tolong apa? Mulakan hisab. Cakap dengan Allah, mulakan perhitungan amalan. Dah tak sanggup dah duduk mahsyar. Panas dia. Sadinnya dalam tu. Orang muda kata sadin. Mulakan, minta dengan Allah, mulakan hisab. Dah tak larat dah duduk mahsyar. Nabi Adam kata apa? Aku ni dulu dekat syurga dulu, Allah minta aku jauh daripada satu pokok ni. Aku ingkar arahan tu. Aku malu dengan Allah. Mintalah ke Nabi lain. Maka kita pun bergerak ramai-ramai ke Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh kata apa? Aku ni tak boleh tolong korang ni. Aku dah minta aku punya kaum dulu ditenggelamkan. Pergi kita Nabi Ibrahim pula. Wahai Ibrahim, tolong kami. Ibrahim kata apa? Aku dulu dekat dunia ada buat helah dulu kat dunia. Aku malu dengan Allah. Pergi ke Nabi Musa pula. Nabi Musa kata apa? Aku dulu dekat dunia pernah terbunuh orang. Aku malu dengan Allah. Kau pergilah ke Nabi Muhammad. Maka kita ramai-ramai pergi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kata apa? Aku akan minta dengan Tuhan aku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergerak di bawah arasy. Nabi sujud. Kemudian Allah angkat, minta angkat. Bangun wahai Muhammad. Apa Nabi Muhammad kata? Ummati ya Rabb, ummati. Umatku, umatku. Tunjukkan apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang lelaki, seorang figura yang ada syafaat agung, yang membuatkan kita ini bermulanya hisab. Untuk kita dah tak tahan nanti dekat mahsyar, yang boleh minta dengan Allah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita sambung lagi satu hadis yang panjang yang ada dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Tuan-tuan kalau nak tengok, dalam Sahih Bukhari ada dalam kitab At-Tauhid nama dia, dalam Sahih Muslim dalam kitab Iman. Cari hadis ni. Satu hadis yang panjang yang terangkan tentang nasib kita nanti dekat akhirat. Satu hadis yang panjang
yang menceritakan inti pati hadis ni apa? Tuhan sembahan yang batil, patung, berhala, pokok, batu yang disembah ni akan kumpulkan pengikut dia. Kemudian ramai terjun dalam neraka. Kita lihat ni hadis yang sahih daripada Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi Sa'id Al-Khudri, anna nasan fi zaman Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa terdapat sebahagian orang pada zaman Rasulullah, ada sebahagian orang sahabat ini pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Orang ini tanya kat Nabi, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Nanti dekat akhirat kita boleh tengok Tuhan tak? Orang ni tanya. Kenapa orang ni tanya? Sebab Nabi Musa AS kan pernah nak minta tengok Tuhan kan, dalam surah A'raf 143. Qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani. Nabi Musa AS bila sampai dekat gunung masa tu, dia kata apa? Wahai Tuhan, tunjukkan zat kau, aku nak tengok. Allah kata apa? Qala lan tarani, kau takkan dapat tengok aku. Dapat tengok Allah nanti dekat mana? Dekat akhirat. Okey. Lepas tu sahabat ni tanya, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Boleh tak kita lihat Tuhan nanti dekat akhirat? Nabi SAW kata apa? Qala Rasulullah, na'am, kita semua ni boleh tengok, lihat Allah Subhanahu Wa Taala dekat hari akhirat. Okey, Imam As-Suyuti kata, sesiapa yang dapat lihat wajah Allah di hari akhirat nanti, segala ketakutan, kegusaran dia dekat hari kiamat nanti hilang. As-Suyuti kata gini, semua Ustaz kata dalam kuliah lepas, hanya orang yang beriman, yang ada amal soleh dekat syurga je boleh tengok Allah. Apa Ustaz kata kontradik je malam ni? Ustaz kata semua boleh tengok. Orang Islam, bukan Islam, lelaki, perempuan, mukmin, bukan mukmin, Imam As-Suyuti kata semua boleh lihat Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi orang yang kafir ini boleh tengok tetapi hijab selepas itu. Boleh tengok juga tapi hijab kemudian. Okey. Mana tadi? Okey. Qala hal, Nabi SAW bawa satu perumpamaan. Qala hal tudarruna fi ru'yati syamsi biz-zahirah? Apakah kamu semua susah nak tengok kalau kamu ini tengok matahari pada waktu zuhur? Nabi tanya. Orang sahabat tu tanya, boleh tak kita tengok Allah? Nabi kata apa? Korang ni susah tak nak tengok matahari di waktu zuhur? Waktu tengah hari tu, waktu zuhur tu, tak ada kabus, tak ada mendung, tak ada jerebu, boleh tengok matahari tak? Nabi tanya. Boleh lah. Seorang tak cakap lagi, tanya lagi. Wa hal tudarruna fi ru'yatil qamari lailatal badri sahwan laysa fiha sahab? Boleh tak korang ni tengok bulan pada waktu malam? Pada waktu malam tu tak ada jerebu, tak ada awan mendung, tak ada apa-apa yang menghalang bulan. Boleh tak kamu tengok bulan? Boleh. Jelas tak? Jelas. Macam itulah kamu tengok Allah nanti. Jelas. Yang melihat jelas, yang dilihat pun jelas. Okey, maka Nabi SAW terus lagi kata apa? Baginda bersabda, kalian tidak akan susah untuk lihat Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat sebagaimana kalian terhalang melihat salah satu daripada dua benda alam di atas. Macam mana kita lihat tengok bulan, jelas. Tengok matahari pun jelas. Macam itulah kita dapat lihat Allah. Tiba hari kiamat nanti, seseorang akan berseru. Azzana muadzin. Seseorang akan berseru. Siapa dia? Malaikat akan berseru. Masing-masing umat perlu ikut apa-apa yang mereka sumbah. Liyattabi' kull ummatin ma kanat ta'bud. Kesemua orang ini akan ikut Tuhan yang dia sembah dulu dekat dunia. Siapa kata ni?
Malaikat kata, fala yabqa ahadun kana ya'budu ghairallahi subhanahu minal asnam wal ansab illa yatasaqatuna finnar. Sehingga apa? Sehingga tidaklah tersisa seseorang pun yang menyembah selain Allah. Sesiapa yang sembah selain Allah, pasti dan pasti yatasaqatuna finnar, dicampak, dihalau, dijatuhkan ke dalam neraka. Sehingga tidak tersisa kecuali orang yang menyembah Allah, baik yang baik-baik atau yang berdosa, dan sisa dari kalangan ahli kitab. Nak tengok macam mana nanti dekat akhirat, tuan-tuan. Seorang malaikat akan seru, az-zana muazzin yattabi' kulla ummatin ma kana ta'bud. Kesemua kamu ini berpecah. Yang sembah batu pergi ke belah kanan ini, yang sembah pokok pergi ke kiri ini. Siapa yang sembah berhala, siapa yang sembah sekian-sekian, ruh sekian-sekian, pergi sana, ikut Tuhan kau. Dipecah-pecahkan ikut kumpulan. Dah dipecahkan buat apa, Ustaz? Ditarik mereka satu-satu ini, campak masuk neraka. Yang sembah batu, masuk neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Dicampak orang-orang yang kafir ini ke dalam jahannam secara berkumpulan. Inilah maksud dia. Ayat surah Zumar tu kan. Yang geng A, yang geng sembah batu, duduk sini. Yang geng sembah pokok duduk sini. Sembah berhala duduk sini. Ambil campak masuk neraka. Ambil campak masuk neraka. Ambil campak masuk neraka. Sehingga tidak tersisa kecuali orang yang sembah Allah yang baik, bar wa fajir. Orang sembah Allah ni ada yang baik, ada yang jahat buat dosa juga ada, dan juga kalangan ahli kitab. Okey, semua dah dicampakkan masuk neraka, ni masuk neraka, ni masuk neraka, ni masuk neraka. Tinggalnya siapa? Kita dan juga ahli kitab. Ahli kitab ni siapa? Yahudi, Kristian, Yahudi dan Kristian, Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Kristian. Apa Allah buat kat orang Yahudi ni? Fayud'al yahudu fayuqalu lahum ma kuntum ta'budun. Maka orang Yahudi ini diseru, Yahudi, ma kuntum ta'budun, apa yang kau sembah dulu dekat dunia dulu? Qalu kunna na'budu Uzair ibn Allah. Kami ini dulu sembah Uzair anak Allah. Kami ini dulu besar-besarkan Uzair itu anak Allah. Fayuqal, malaikat kata dekat geng-geng Yahudi ni, kata apa? Kadzabtum, kau ni menipu. Mattakhadallahu min sahibatin wala walad. Allah ini tidak beristeri, Allah ini tidak beranak, Allah ini maha kaya. Bagaimana kau katakan Uzair itu anak Allah? Bagaimana engkau sembah Uzair ini sebagai anak Allah? Famadza tabghun? Hari ini kau nak apa? Kita tengok hari ini apa? Hari ini, hari kiamat ni Allah jual mahal. Dulu kau kata dengan aku, dulu kau kata agama aku, dulu kau kata pengikut aku. Hari ini aku jual mahal. Aku tak nak korang semua dah. Pecah-pecahkan kalian, geng-geng korang yang etis, yang tak ada Tuhan, yang duk sembah berhala, kami campak masuk neraka. Tinggal manusia ini, mukmin dan orang ahli kitab tu, Yahudi dan Nasrani. Yahudi ni Allah tanya, fa madza tabghun? Hari ni kau nak apa? Mai cakap dengan aku, hari ni kau nak apa? Atishna ya Rabbana fasqina. Yahudi kata, Allah haus ya aku hari ni, ya Allah. Kami ni haus ya. Dah pada masa ni panas, tak diberi air, kami ni haus ya Allah. Fasqina, bagi kami air. Fayusharu ilaihim ala taridun. Ditunjukkan, kau nak air? Nuh, pergi sana. Ala taridun, kau nak air kan? Pergi sana. Sana tu ke mana? Fayuhsharuna ilan nar ka'annahum sara yahtimu ba'duha ba'dan fatayatasaqatuna finnar. Kau nak air tadi? No, ke sana. Sana tu orang Yahudi tengok, nampak macam air, tempat air berlopak-lopak.
Yahudi bergerak jalan-jalan dengan geng-geng dia. Nampak macam lopak air, fiup, masuk. Lupanya lubang-lubang neraka. Maka Yahudi pun dah masuk neraka bersama dengan orang kafir tadi. Tinggal siapa tadi? Orang mukmin, Yahudi, Nasrani. Yahudi balik awal lah, dah masuk neraka. Tinggal orang Nasrani, Kristian. Kemudian orang Nasrani dipanggil, summa yud'an nasara fayuqalu lahum ma kuntum ta'budun. Wahai orang-orang Kristian, fayuqalu lahum ma kuntum ta'budun. Dulu dekat dunia ni kau sembah apa? Qalu kunna na'budul masih ibn Allah. Kami ini sembah Al-Masih. Kami ini sembah Isa. Kami ini besarkan Isa sebagai anak Allah. Fayuqal kadzabtum. Malaikat kata, kau ni tipu, kau ni bohong tu. Mattakhadallahu min sahibatin wala walad. Allah ini tidak beristeri, Allah ini tidak beranak. Bagaimana kau katakan Isa ini anak Allah? Kau tipu. Fayuqalu lahum madza tabghun. Dikatakan kepada Kristian, hari ni kau nak apa? Kau dah tengok geng-geng kau semua masuk neraka. Hari ni kau nak apa? Famadza tabghun? Kau ni nak apa hari ni? Fayaqulun atishna ya rabbana fasqina. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami haus sangat. Sama macam Yahudi tadi. Haus sangat. Atishna ya rabbana fasqina. Haus sangat ya Allah. Bagi air, boleh kami sedut air sikit. Fayusharu ilaihim ala taridun. Ditunjukkan lagi sama macam Yahudi tadi. Ditunjuk lagi, nak air, ala taridun, kau betul-betul nak air? Noh, pergi sana tu. Sana tu ke mana? Nampak macam lopak air, boleh minum air. Ingatkan tu macam lopak-lopak air. Jalan, rupanya lubang-lubang. Masuk Nasrani, Kristian ke dalam. Maka tinggalnya siapa? Mukmin, orang yang beriman dengan Allah. Tak kisah orang itu saleh ataupun tak saleh, yang banyak amalan kebaikan ataupun tak banyak amalan kebaikan, yang buat jahat, semua ada. Yang beriman pada Allah itu hanya tertinggal orang tu je, orang mukmin je. Maka jadi apa? Diringkaskan cerita, dibangunkan sebuah jambatan. Thumma yudrabul jisr ala jahannam. Dibentangkan al-jisr. Jisr ni apa? Jambatan. Jambatan atas neraka. Kenapa? Rupanya tuan-tuan, titian sirat ini atas api neraka jahannam, yang hitam, yang gelap tu. Titian sirat atas tu. Siapa yang akan naik titian sirat ni? Orang yang tertinggal tadi, itulah orang mukmin tadi. Jadi saya dan tuan-tuan ni, semua ini bakal naik atas titian sirat. Orang kafir tak naik ke tak titian sirat? Tak. Sebab apa? Dah dicampak awal tadi dah. Ini yang akan naik titian sirat ni siapa? Tuan-tuan, saya. Titian sirat ini, thumma yutribul jisru ala jahannam wa tuhillu syafa'ah. Dibangunkan sebuah jambatan di atas neraka jahannam, dan Rasulullah SAW turunkan, berikan syafaat. Wa yaqulun Allahumma sallim sallim sallim. Rasulullah SAW bila atas jisr tu nanti, jambatan tu nanti, tidak ada yang keluar daripada mulut baginda melainkan Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Qila ya Rasulullah wa mal jisr. Wahai Rasulullah, terangkan dekat kami macam mana titian sirat tu. Qala dahdun mazillah fihi khatatif wa kalalib hazak. Nabi katakan, sirat itu seperti mana? Seperti tempat yang menggelincirkan, licin rupanya titian sirat. Dan atas jambatan tu
ada cangkuk-cangkuk, ada duri-duri yang keras dibuat daripada besi. Kalau kita dengarkan titian sirat ni macam mana tajamnya, lebih tajam daripada pedang, halusnya lebih halus daripada rambut, licin pula, ada cangkuk-cangkuk, ada duri-duri. Ya tuan-tuan, kalau pergi pasar kan, cangkuk daging tu, umpama begitulah, umpama begitu. Orang mukmin berlalu di atas titian sirat seperti kedipan mata, seperti kilat, seperti angin, seperti burung, seperti kuda, seperti penunggang, ikut kepada amalan masing-masing. Kalau Pak Long ni banyak amalan kebaikan seperti tarfat ain, sekelip mata sampai syurga dah. Cakap amin Pak Long, amin. Moga kita sampai naik ke titian sirat tu kedipan mata, laju kan. Sebab nanti ada orang antaranya munafik-munafik ni, mereka iman pada Allah, iman, duk jalan atas sirat tu sebab titian sirat ni gelap, sebab dia atas Jahannam. Jahannam ni gelap, nerakanya hitam. Jadi lalu tu kena ada torchlight. Torchlight tu daripada mana? Amalan-amalan kebaikan kita yang ada pada tangan, pada muka, pada kaki, selalu sujud. Jadi cahaya orang munafik ni kelip-kelip hilang. Jalan-jalan hilang, jalan-jalan hilang. Jalan kalau ada cahaya, jalanlah. Lepas tu tertutup cahaya, dah gelap. Jalan ke mana? Kanan, depan, kiri, belakang. Sebab kalau tersilap jalan, jatuh ke neraka. Ada juga macam tu. Ada yang kelip mata, ada yang menunggang, ikut pada amal kebaikan masing-masing. Banyak amal kebaikan, banyak tolong orang, banyak sedekah, duk rajin main masjid, lagi cerahlah torchlight dia. Kalau tak ada. Sikit amalannya, sikit cahaya. Ada yang selamat, ada pula yang masuk ke neraka, ada pula yang terlempar ke dalam neraka Jahannam, ikut kepada amal masing-masing. Yang munafik ni antaranya ataupun orang yang maksiat, jalan atas titian sirat, kena cangkuk masuk neraka. Ada yang kena cangkuk, luka-luka masuk ke syurga. Ada juga. Masing-masing punya amal masing-masing. Kita nak macam mana? Kita doa ke Allah Subhanahu Wa Taala supaya masukkan kita ke syurga tanpa ada hisab. Supaya tak lalu dah titian sirat ni. Bahaya, takut terjatuh. Hatta idza khalasa al-mu'minun minan nar fa alladhi nafsi bi yadihi ma minkum min ahadin bi ashaddi munasharatin lillah fi istiqsalil haqq. Sehingga jika kaum mukmin yang selamat daripada api neraka, maka demi zat yang jiwaku ada di tangan Allah, tidak ada seorang pun antara kalian yang menyumpah dengan nama Allah meminta keterangan supaya sahabat-sahabat, saya ringkaskan, sahabat-sahabat yang terjatuh tergelincir daripada titian sirat itu diselamatkan oleh orang-orang yang soleh. Maknanya apa? Orang-orang soleh yang tuan-tuan, dia tengok kawan dia dekat neraka tergelincir daripada titian sirat masuk ke neraka, dia minta dengan Allah, dia apply dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, Tuhan aku kesian, aku tengok Ustaz Noh tu tergelincir rupanya dia walaupun ceramah dulu kat dunia. Ya Allah, ya Tuhan, tolonglah keluarkan dia tu dengan syafaat aku. Sebab orang mukmin ni, orang baik ni tuan-tuan, dia boleh bagi syafaat. Mungkin kita tak masuk syurga, tapi masuk syurga sebab Pak Long. Mungkin saya tak masuk syurga, dia masuk syurga sebab tuan-tuan. Mungkin kita tak masuk syurga, yang bantu kita masuk syurga siapa? Anak-anak kita. Mungkin suami kita, isteri kita, anak-anak kita dan sebagainya. Mungkin dulu pelajar-pelajar kita, student-student kita. Wahai Rabb, mereka itu berpuasa, solat, tunai ibadah haji dengan aku. Lah, dulu rupanya naik sama haji dengan dia, terjatuhlah. Orang tu terjatuh, masuk ke neraka. Sama-sama pergi haji tu, duduk sebilik ke haji tu, naik flight yang sama.
duk bilik sama, naik haji sama-sama, balik sama-sama. Lah, masuk neraka. Masuk neraka kawan aku ni. Ya Allah, wahai Rabb, mereka ini sama-sama buat ibadah dulu dengan aku. Maka dikatakan kepada mereka ni apa? Keluarkanlah siapa sahaja yang korang kenal. Dulu dekat dunia korang kenal ni kan, yang masuk-masuk syurga ni korang kenal tak sampai neraka tu, tarik keluar. Dulu puasa dengan korang sama-sama, buka puasa sama-sama, solat sama-sama, satu soft yang sama. Kalau kenal, tariklah keluar. Allah kata. Kemudian mereka berkata, wahai Rabb, tidak tertinggal seseorang pun di dalamnya orang yang kami kenal. Maka Allah kata, ya macam tu, mai balik-balik ke syurga. Kalau siapa sahaja yang korang jumpa nanti, dalam hati dia ada seberat dinar kebaikan, tolong tarik juga. Allah kata, seberat dinar ni kalau tengok berapa gram ke tuan? 4 gram emas lebih kurang. Satu dinar zaman Nabi 4 gram emas. Kalau kau tengok ada nanti duk jalan ke syurga nanti, tengok neraka nanti, ada orang yang berat dalam hati dia tu ada 4 gram kebaikan. Tak tahulah tuan-tuan 4 gram kebaikan ni banyak mana amal kebaikan dulu kat dunia. 4 gram ni besar mana je tuan, tak tahu macam mana. Mungkin kalau ada sampah tu, dia tolong buangkan sampah masuk dalam tu sampah. Mungkin itu yang menyelamatkan. Allah kata apa? Kalau kau jumpa orang macam ni kat neraka, tarik dia keluar. Kemudian mereka pun keluarkan, tarik. Allah kata, Nabi SAW kata apa? Sampai ramai manusia ni ditarik. Kemudian dia kata apa lagi? Orang syurga ni kata apa? Wahai Rabb, kami tak tinggalkan seseorang pun dalamnya. Kami tak jumpa dah rasanya ni. Tak jumpa dah rasanya ni orang yang ada buat kebaikan ni. Tak cukup dah. Rasa dah semua ni teruk dalam neraka ni. Allah kata apa? Cari lagi. Kalaulah ada orang dalam neraka tu dalam hati dia seberat setengah dinar. Tadi sedinar 4 gram emas kebaikan. Kalau kau jumpa orang yang ada dalam hati dia tengah dinar kebaikan, 2 gram kebaikan, kita contohkan, misalkan kata, tolong tarik dia keluar juga. Tak tahulah tuan-tuan 2 gram kebaikan ni banyak mana kat syurga ke dekat-dekat dunia ni. Tak buat apa, tak zikir pada Allah je kot. Solat tak, puasa tak, haji tak, zakat tak. Dia buat kebaikan sikit ciput dah. 2 gram kebaikan ni, setengah dinar kebaikan ni, tolong tarik keluar. Maka orang syurga ni tarik keluar. Kemudian mereka berkata, wahai Rabb, kami tak tinggalkan apa-apa kebaikan dah dalam tu. Tak ada dah. Maka hadis ini menjelaskan kita tentang apa? Para malaikat, para nabi, orang-orang mukmin, ahli-ahli syurga ini ada syafaat mereka sendiri. Rupanya kawan-kawan kita yang baik-baik, yang saleh-saleh ini, mereka ini prospek. Boleh tolong tarik kita. Kot lah. Kita ini tergelincir dulu dekat titian sirat. Okey. 1000 minit azan. 2 minit penutup. Intipati dan pengajaran kisah. Yang pertama ialah hadis ini mengisyaratkan bahawa nanti dekat akhirat kita boleh tengok Allah. Saya ulang balik. Kita boleh tengok Allah. Sebab apa? Sebab sebahagian daripada umat Islam yang bukan ahli sunnah wal jamaah, mereka kata apa? Kita tak boleh tengok Allah. Tapi kita berpegang kepada kita boleh tengok Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka sekelompok demi keselompok. Sekelompok demi sekelompok. Satu kumpulan yang sembah berhala, sila masuk. Yang sembah Al-Masih Ibn Maryam, Al-Masih Ibn Allah, sila masuk.
kumpulan-kumpulan, geng-geng. Ayat dia mana? Saya bacakan tadi dalam surah Zumar ayat 71, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir ini akan dihalau, dicampak ke dalam neraka ikut geng-geng mereka sendiri. Yang ketiga. Oh, mana ni? Banyak ni tuan-tuan, 12. Yang penting lah. Di atas titian sirat nanti ada halangan-halangan yang dahsyat dengan dia punya cangkuknya, dengan dia punya durinya. Doa-doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin takut kita ini orang yang tercangkuk di atas sirat. Okey. Terakhir. Allah memasukkan ke dalam syurga kaum-kaum yang sama sekali belum pernah melakukan kebaikan. Katakan tadi itu mungkin ada buat kebaikan sikit je. Imam Nawawi kata mujarrad iman. Dalam hati dia ada iman je. Tapi diselamatkan dan dikeluarkan daripada neraka kerana ada imannya. Azan dah kot. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini bermanfaat buat tuan-tuan dan puan-puan, menjentik dalam hati dan perasaan kita supaya takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat nanti. Jika ada tersilap fakta, mohon betulkan. Jika ada tersilap bahasa, maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.